Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Kehangatan pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap makin terasa sahabat-sahabat semua. Ya, apabila kemarin ya kita dengar satu kenyataan daripada Musang Berjanggut Anwar Musa. Kononnya hanya ada perpaduan sekiranya PAS Bersatu dan UMNO boleh bersama. Itu dia bagaimana terdesaknya ya pemimpin daripada bekas pemimpin UMNO sekarang ini yang sudah pun menyertai parti PAS sahabat semua. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah kelayakan calon PAS dalam PRK Dun Sungai Bakap ini semakin memeningkan sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk yang pertamanya, jawapan daripada pemimpin UMNO turut mengutuk kenyataan daripada Anwar Musa ini. Apakah kenyataan itu sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus sapa Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Jangan lagi minta UMNO, PAS, dan Bersatu bertaut. Anwar diberitahu. Siapakah yang membuat kenyataan ini sahabat semua? Mari kita lihat ya kenyataan media ini. Yaitu Nur Jazlan Muhammad berkata Anwar Musa mungkin ketandusan idea untuk menarik sokongan Melayu pada PRK Sungai Bakap. Ini panas nih. Jadi seorang pemimpin UMNO membidas pengerusi Muafakat Nasional Anwar Musa dengan memintanya tidak lagi mengulangi gesaan supaya parti itu bersatu dan PAS kembali bertaut di bawah penyatuan ummah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi Nur Jazlan Muhammad berkata, Anwar yang juga timbalan pengarah pilihan raya PAS mungkin ya ketandusan idea untuk menarik sokongan orang Melayu terutamanya ahli UMNO pada PRK di Dun Sungai Bakap pada 6 Julai ini. Katanya mungkin dia cakap macam itu sebab dia dah bertemu jalan buntu di luar UMNO. Cukuplah itu katanya kepada FMT sambil meminta Anwar bermuhasabah. Seorang lagi ahli MKT UMNO, Puan Zarkasi, berkata Anwar tidak perlu membuang masa kerana mustahil penyatuan ummah melalui parti politik direalisasikan. Anwar tidak perlu buang masa, apatah lagi ada orang politik macam beliau yang sanggup tikam partinya sendiri demi survival politik pribadi. Ternyata perpaduan Melayu melalui parti politik tidak realistik kerana semuanya mengejar kuasa. PAS terus politikan agama, manakala Bersatu pula mempunyai niat tersembunyi untuk menggantikan UMNO katanya. Nur Jazlan dan Puan mengulas kenyataan Anwar semalam bahawa perpaduan sebenar hanya wujud apabila PAS Bersatu dan UMNO bertaut kembali dengan mengutamakan nasib bangsa, agama serta negara, kata bukannya individu. Anwar yang dipecat daripada UMNO pada Disember tahun 2022 sebelum menyertai parti PAS berkata beliau tidak pernah kecewa atau berputus asa dalam memperkukuhkan perpaduan politik Melayu dan menghidupkan konsep Muafakat Nasional. UMNO dan PAS pernah bekerjasama di bawah Muafakat Nasional selepas PRU14 sebelum hubungan kedua-dua tegang pada tahun 2020. Perkembangan itu apabila PAS menyertai Perikatan Nasional yang diterajui Bersatu sekaligus mau parti serpihan UMNO itu turut menyertai Muafakat Nasional. UMNO membantah keras tindakan PAS itu kerana menganggap Bersatu pengkhianat yang berusaha untuk membunuh dan juga menghancurkan parti UMNO. Ketika ini UMNO menjadi sebahagian komponen kerajaan perpaduan diterajui Anwar Ibrahim selain Pakatan Harapan, manakala PAS kekal di blok pembangkang bersama dengan Perikatan Nasional. Bersatu gelakan sahabat-sahabat semua. Itu dia satu kenyataan yang pedas ya daripada pemimpin-pemimpin UMNO yang mana membalun dan juga mengutuk ya kenyataan daripada Anwar Musa ini yang membuat kenyataan kononnya ya perpaduan sebenar apabila UMNO, PAS dan Bersatu bertaut. Sedangkan kita tahu Bersatu pemimpin mereka ya Muhyiddin siapa lagi nih Mahathir ya sebelum ini mahu ya untuk menghancurkan parti UMNO. Tetapi salah seorang individu yang menghalang tindakan itu selain daripada Presiden UMNO sendiri iaitu Zaid Hamidi, tetapi begitu juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, satu tindakan yang mungkin tidak diterima, tidak dianggap penting oleh penyokong-penyokong UMNO yang
ada sebahagian daripada memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, sedangkan Bersatu ya parti yang mahu untuk menghancurkan parti mereka sendiri, iaitu parti UMNO. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Jadi untuk perkara yang kedua, rakyat sekarang ini menjadi bingung, pening ya dengan background calon daripada Perikatan Nasional, Parti PAS. Ya, apabila diumumkan oleh Timbalan Presiden ya, mengatakan dia hebat ya kerana memiliki ya ISO 14001 2015. Hebat sahabat semua. Jadi dan tidak juga pula ya mereka mengumumkan status pendidikan beliau tidak disertakan. Adakah beliau ada diploma, adakah beliau ada degree, ada PhD ataupun sebagainya. Tapi apa yang diumumkan ISO yang hari ini menjadi bahan jenaka rakyat seluruh Malaysia, kerana rakyat Malaysia begitu memahami ISO ini ya bukan diberikan kepada seorang individu tetapi kepada sebuah syarikat, kilang ataupun organisasi. Hebat sangat. Jadi sahabat jadi saya ingin kita keluar daripada kepeningan kepala kita ini, lebih baik kita melihat calon daripada kerajaan perpaduan. Jadi kalau kita lihat calon daripada kerajaan perpaduan ini, tidak lain tidak bukan adalah Dr. Haji Johari bin Arifin. So kalau kita lihat ya dari segi pendidikan, kerjaya dan pendidikan, ya dari segi kerjaya dan pendidikan, sebelum ini beliau seorang guru penolong di Sekolah Menengah Kebangsaan Serdang SMKS Kedah, dan selepas itu menjadi penolong kanan pentadbiran SMK Sarjana Indah Nibung Tebal, dan guru kanan teknik dan vokasional serta penolong kanan Hala Ehwal Murid di SMK Nibung Tebal. Menjadi berikutnya sebagai pensyarah di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Jitra Kedah, dan jawatan terakhir beliau adalah sebagai pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara sejak 4 April 2018. Jadi itu antara jawatan ya yang pernah disandang oleh calon daripada kerajaan perpaduan. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, beliau juga memiliki pendidikan, bukan saja pendidikan dari segi diploma dan sebagainya, master, tapi beliau juga memiliki PhD. Jadi ada ISO lawan dengan calon yang ada PhD. Mana satu pilihan anda sahabat-sahabat semua. Dan selain itu juga dalam masa beliau bekerja, ya pelbagai pengiktirafan dan juga anugerah yang beliau dapat ya calon daripada perpaduan ini. Tahun 2000 diiktiraf sebagai guru inovatif daerah. Tahun 2005 tokoh belia daerah. Tahun 2000, 2004 dan 2015 anugerah perkhidmatan cemerlang. Dan tahun 2016 Certified Trainer and Certified Coach daripada AIB. Apakah AIB itu? Dalam info-info yang akan datang kita akan info kepada anda semua. Dan pakar negara dalam bidang pengajaran pelajar daripada Kementerian Sumber Manusia. Ini satu yang amat-amat penting untuk anda ketahui ya, kepakaran dari segi sumber manusia ini adalah satu yang terbaik ya, bukan semua ya boleh didapat ataupun dicapai oleh seorang individu. Mungkin kalau yang dapat ISO itu mungkin bolehlah. Dan anugerah terakhir ya perkhidmatan beliau adalah pada tahun 2023 tahun lalu sebagai anugerah pemimpin berinspirasi daripada Jemaah Nazir Negeri Kedah. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi semuanya jelas tanpa memeningkan kepala. Ini antara background dan juga pengiktirafan ya terhadap pemimpin ini, dan saya percaya ini satu yang nyata, bukan satu yang direka dan sebagainya, seperti mana mungkin calon daripada Perikatan Nasional Pembangkang ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Yang pertama tadi, Anwar Musa musang berjanggut ini semakin terdesak. Sekarang ini mulai untuk menjadikan isu kononnya penyatuan antara PAS Bersatu dan juga UMNO akan menjadi perpaduan sebenar. Sedangkan ya kalau kita lihat, walaupun sebelum ini kononnya mereka sudah menubuhkan kerajaan Melayu Islam, tetapi apa yang berlaku sahabat-sahabat semua, kerajaan itulah yang hari ini begitu banyak
ya individu-individu yang disiasat, ya pemimpin-pemimpin utama seperti Abakau, ya salah guna kuasa, seleweng dalam skandal Jana Wibawa, begitu dengan Wan Saipul, Wan Jana Wibawa, menantu melarikan diri, sepupu kepada menantu didakwa, dan banyak lagi. Anak kepada ketua pembangkang juga didakwa menyembunyikan dan menipu invoice dalam hal minyak masak bersubsidi, dan anak kepada Menteri Besar Perlis didakwa menipu dan sebagainya. Malah Menteri Besar pemimpin daripada PAS ini juga disedang, ya, disiasat dan sebagainya. Tidak terkecuali juga Menteri Besar Lato-Lato sekarang ini berdepan dengan 2 pendakwaan, ya, antaranya kerana membuat kenyataan yang dikatakan menghina dan juga memperlekehkan kuasa raja-raja. Begitu inikah pemimpin-pemimpin yang mereka anggap sebagai pemimpin hebat, sahabat-sahabat semua. Bagi saya, mereka ini kita boleh anggap sebagai pemimpin politikus sampah masyarakat. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.